Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah yang dihormati, iaitu Dr. Ahmad Abdul Malik, pensyarah bagi subjek ini, kerana memberi kami peluang pada kali ini untuk membentangkan kajian kami. Dan tidak lupa juga buat rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Tokoh Pendakwah Islam Imam Syahid Hasan Al-Banna. Saya mulai pembentangan dengan membentangkan pendahuluan kajian kami. Bagi bahagian ini ada 3 perkara utama, iaitu yang pertama mengenai definisi bagi ad-da'i. Yang kedua mengenai ringkasan bagi tokoh kajian kami, iaitu Imam Hasan Al-Banna. Dan yang terakhir tentang tajuk-tajuk perbahasan. Jadi mari kita teruskan kepada perkara pertama, iaitu siapakah ad-da'i? Dari segi bahasa, da'i ini ialah isim fa'il yang terbentuk dari perkataan da'a yad'u da'watan, yang bermaksud orang yang menyeru ataupun memanggil atau menjemput, dan juga bermaksud pendakwah. Manakala dari segi istilah pula ia bermaksud seseorang yang memberi nasihat atau mengajak manusia ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta menjauhkan diri daripada kepercayaan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, ringkasan mengenai tokoh Islam Hasan Al-Banna. Beliau merupakan seorang tokoh pendakwah kelahiran Mesir pada awal abad ke-20 Masihi. Beliau dilahirkan di kampung Al-Mahmudiyah atau dikenali juga dengan kampung Syamshirah. Kecintaan pada ilmu yang amat mendalam ini telah dapat dilihat sejak dari usia mudanya lagi. Bahkan beliau mula mempelajari Al-Quran sejak berumur 4 tahun. Justru kami akan membincangkan mengenai beliau secara lebih terperinci lagi mengikut tajuk-tajuk yang ada ini. Antara tajuk-tajuk utamanya ialah biografi Imam Hasan Al-Banna, yang keduanya tentang kerjaya dan juga sumbangan yang diberikan oleh beliau, yang ketiga mengenai kejayaan beliau sepanjang kehidupannya ataupun sepanjang berdakwah, akhir sekali mengenai cabaran-cabaran yang dihadapi oleh beliau. Baiklah, pertama sekali marilah kita mengenali biografi tokoh yang ulung ini, iaitu Imam Syahid Hasan Al-Banna. Nama diberi Hasan bin Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna atau dikenali sebagai Imam Hasan Al-Banna. Beliau telah dilahirkan pada 14 Oktober 1906 Masihi bersamaan bulan Syakban 1323 Hijrah. Beliau dilahirkan di kampung Al-Mahmudiyah di wilayah Al-Bukhairah yang terletak lebih kurang 90 batu dari bandar Kahirah, Mesir. Nama bapa beliau ialah Syekh Al-Alim Ahmad bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Banna As-Sa'ati. As-Sa'ati merupakan gelaran kepada bapanya yang memiliki sebuah kedai jam yang terkenal di kampungnya. Bapa beliau juga merupakan salah seorang ulama besar pada ketika itu, dan bapanya juga telah mensyarahkan kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani dan juga telah mengarang sebuah kitab yang masyhur, iaitu kitab Bulu Al-Amani min Asrar Al-Fathi Ar-Rabani. Seterusnya, marilah bersama-sama kita menelusuri perjalanan pendidikan Imam Syahid Hasan Al-Banna. Imam Hasan Al-Banna telah memulakan perjalanan pendidikannya dengan mempelajari Al-Quran. Pada usianya 4 tahun lagi, beliau telah mula mempelajari Al-Quranul Karim. Dan sekitar 12 tahun, beliau mula menghafaz ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian, sebelum beliau mencapai 14 tahun, beliau telah berjaya menghafaz keseluruhan Al-Quran. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan formalnya di Madrasah Ar-Rashid Ad-Diniyat. Seterusnya melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di Al-Mahmudiyah. Selepas itu, pada tahun 1920, beliau telah melanjutkan pendidikannya di Madrasah Al-Muallimin Al-Awwaliyat, yang merupakan sekolah guru pertama di Damanhur.
Dan bukan setakat itu sahaja, pada tahun 1927 beliau berjaya melanjutkan pelajarannya di Universiti Darul Uloom di Cairo, dan di sana beliau mempelajari ilmu-ilmu berkaitan pendidikan, falsafah, psikologi dan juga logik ataupun dikenali sebagai ilmu mantik. Dan juga di sana beliau mula tertarik dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan politik, industri dan juga olahraga. Untuk maklumat saudara dan saudari sekalian, Imam Hassan al-Banna merupakan seorang yang cerdas dan pintar. Buktinya, beliau lulus dari sekolahnya dengan mendapat tempat yang terbaik, iaitu mendapat tempat kelima di seluruh Mesir. Dan beliau juga berjaya menjadi mahasiswa Universiti Darul Uloom di Cairo ketika beliau berusia 16 tahun lagi. Seterusnya, Imam Hassan al-Banna juga merupakan seorang guru sekolah dan pernah berkhidmat di sekolah lanjutan Ismailiyah. Dan antara sebab beliau memilih profession sebagai guru ialah bagi beliau guru ini sangat penting dalam sesebuah organisasi masyarakat. Dan beliau menganggap guru ini ibarat cahaya yang terang benderang yang dapat menerangi ramai manusia. Kemudian beliau juga dikurniakan ingatan yang sangat kuat. Buktinya beliau mampu menghafal banyak catatan-catatan bertulis, sama ada dalam bentuk puisi ataupun prosa, dan juga beliau mampu menghafal matan kitab dari pelbagai disiplin ilmu. Contohnya, beliau berjaya menghafal matan Al-Yaqutiyah, kitab mustalah hadis, Milhad Al-I'rab karya Al-Hariri, Alfiyah karya Ibnu Malik, Jauhar At-Tauhid, Rohabiyah, As-Sulam, dan matan At-Takrib karya Abu Suja', kitab Fiqh Malikiyah. Dan tambahan pula, bapanya juga merupakan seorang yang suka memberi dorongan dan sokongan kepada beliau untuk menghafal matan-matan ini. Dan bapanya pernah berpesan kepada beliau, bapanya berkata, "Man hafiza al-mutun haza al-funun," yang bermaksud siapa yang rajin menghafal matan, beliau ataupun ia akan menguasai pelbagai disiplin ilmu. Imam Hassan al-Banna juga sangat gemar membaca. Pernah satu tahap beliau membaca buku-buku yang luar dari silibus sekolahnya. Dan beliau juga hampir tidak pernah berhenti membaca buku-buku yang ada di perpustakaan ayahnya ataupun perpustakaan gurunya yang pertama, iaitu Syekh Muhammad Zahran. Di samping itu, Imam Hassan al-Banna juga merupakan seorang pendakwah dan pembaharu. Beliau telah mendirikan jemaah Ikhwanul Muslimin dan juga mendirikan madrasah At-Tahzib bagi jemaah ini. Dan di madrasah tersebut, beliau mengajarkan atau mendidik mereka dengan ilmu-ilmu Islam dengan menggunakan kaedah yang komprehensif ataupun menyeluruh. Contohnya, beliau memperbetulkan akidah dan ibadah mereka. Beliau juga mengajarkan rahsia-rahsia pensyariatan, kemudian adab-adab Islam dan pelbagai lagi. Dan bukan setakat itu sahaja, beliau juga telah menghasilkan beberapa karya yang sangat masyhur, dan antara karangannya yang terpenting ialah kitab Muzakirat Ad-Da'wah Wad-Da'iyah dan juga kitab Majmu'at Ar-Rasail. Kitab Majmu'at Ar-Rasail ini mengumpulkan pelbagai surat-surat ataupun risalah yang ditulis oleh beliau sendiri. Contohnya terdapat risalah Aqidatuna, risalah Da'watuna, risalah Ila Syabab dan juga risalah At-Ta'lim. Baiklah, seterusnya ialah kejayaan dan juga sumbangan Imam Hassan al-Banna terhadap dakwah. Antara kejayaan Imam Hassan al-Banna adalah sebagai seorang guru. Beliau mula bertugas di Ismailiyah pada tahun 1927. Beliau banyak meluangkan masanya untuk mengkaji dan mendalami corak hidup masyarakat Ismailiyah agar gerak kerjanya lebih berkesan. Beliau juga berusaha untuk menjadi seorang guru yang baik dan seorang pendakwah yang berjaya. Namun akhirnya beliau meletakkan jawatan sebagai guru setelah berkhidmat selama 19 tahun untuk memberikan sepenuh perhatiannya kepada gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Seterusnya, Imam Hassan al-Banna merupakan pengasas gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Minat yang mendalam untuk meneruskan perjuangan Islam melalui dakwah dan pembangunan insan, pada bulan Mac
1928 Masihi bersamaan dengan Zulqaidah 1347 Hijrah, Gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun telah ditubuhkan di rumah Imam Hasan Al-Banna. Setelah berbincang dengan 6 orang, iaitu mereka yang terdiri daripada Hafiz Abdul Hamid, Ahmad Al-Hasari, Fuad Ibrahim, Abdul Rahman Hasbullah, Ismail Iz dan Zaki Al-Maghribi. Mereka berbai'ah untuk hidup sebagai saudara yang bekerja untuk Islam dan berjuang pada jalannya. Pertubuhan gerakan ini amatlah dinanti-nantikan oleh setiap individu Muslim yang cintakan agama dan pada jalannya. Antara sumbangan Imam Hasan Al-Banna ialah kaedah pembaharuan yang dilakukan olehnya terhadap dakwah. Beliau membina landasan dakwahnya dengan berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dua perkara ini merupakan dua sumber utama bagi umat Islam dalam akidah, syariah dan juga akhlak. Imam Hasan Al-Banna juga ada menjelaskan di dalam kitabnya Majmu'ah Ar-Rasail tentang dakwah. Melalui dakwah Islamiah, kita perlulah memahami sesuatu makna perkataan itu dengan merujuk kepada yang pertama, Kitabullah iaitu sumber asas Islam. Yang kedua, sunnah Rasulullah, penjelasan kepada kitab tersebut. Yang ketiga, sirah salafus salih iaitu cara hidup para pendahulu yang soleh. Berikut adalah contoh yang sesuai terhadap perintah-perintah Allah dan juga ajaran Islam. Oleh itu, terdapat 3 ciri-ciri pembaharuan iaitu tajdid Al-Banna terhadap dakwah. Yang pertama ialah dakwah Islam secara komprehensif. Dalam erti kata lain, bahawa Islam mesti memasuki kehidupan manusia dengan sempurna, tanpa adanya pemisahan antara negara dan agama atau pemisahan dunia dan akhirat. Yang kedua ialah dakwah secara universal, yang bermaksud bahawa dakwah itu tidak terbatas pada sesuatu bidang atau orang tertentu sahaja, tetapi dakwah Islam mesti disebarkan ke seluruh dunia. Dan yang ketiga, ajakan untuk mendirikan Khalifah Islamiah, iaitu bagaimana agama Allah, yakni Islam, dapat menguasai bumi dan mendirikan negara Islam. Seterusnya, hasil karya Imam Hasan Al-Banna iaitu kitab Majmu'ah Ar-Rasail. Ia merupakan himpunan risalah-risalah Hasan Al-Banna yang bersifat tarbiyah dan mengandungi aspek pembangunan insan secara keseluruhan isi kandungannya. Kitab ini dibahagikan kepada 3 kategori. Yang pertama, himpunan risalah dakwahnya secara bertulis. Yang kedua, himpunan risalah yang ditujukan kepada masyarakat umum. Yang ketiga, himpunan risalah pembentukan pribadi secara khusus. Antara risalah-risalah yang terdapat di dalam kitab ini ialah yang pertama, Nizam Al-Usar, sistem kelompok kecil yang menerangkan rukun-rukun usrah yang terdiri daripada elemen ta'aruf, tafahum, takaful. Usrah merupakan aspek kekuatan dalaman jati diri setiap anggota Al-Ikhwan Al-Muslimun. Yang kedua, Nahwan Nur, menuju kecerahan, iaitu menyeru pemerintah untuk memacu pentadbiran negara dengan sistem politik Islam. Yang ketiga, Ila Asy-Syabab, kepada para pemuda, iaitu seruan kepada golongan remaja supaya menjadi seorang Muslim yang komited kepada ajaran agama, yang meliputi akidah, akhlak, perasaan, di samping boleh mewujudkan rumah tangga, institusi masyarakat serta negara Islam yang mendaulatkan syiar Islam. Yang terakhir ialah Al-Ma'thurat. Dalam risalah ini, Hasan Al-Banna menyeru setiap Muslim di semua peringkat agar menjadikan wirid dan zikir Al-Quran dan doa-doa Rasulullah sebagai amalan harian pada waktu pagi, petang dan juga malam. Seterusnya kita beralih kepada cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Imam Hasan Al-Banna dan juga gerakannya Ikhwanul Muslimin. Yang pertama adalah penjajahan dan campur tangan orang asing. Yang kedua adalah keruntuhan akhlak dan kelemahan masyarakat. Yang ketiga, muncul gerakan sekularisme. Dan yang terakhir adalah ketidakstabilan politik. Baiklah, cabaran yang pertama yang dihadapi oleh Imam Hasan Al-Banna adalah penjajahan dan campur tangan orang asing. Mesir pada ketika itu semakin terdedah dengan kuasa imperialisme, bila mana orang asing yang bekerja di syarikat terusan Suez mendapat peluang pekerjaan yang baik, manakala rakyat Mesir hidup dalam kesusahan dan kemiskinan. Pengaruh barat telah mencengkam kehidupan penduduk tempatan sehingga mereka lupa pada ajaran Islam, dan ada di kalangan mereka yang cuba mempraktikkan kehidupan seperti mana kehidupan barat. Malah, Imam Hasan Al-Banna dan gerakannya telah dituduh sebagai pencetus kebencian rakyat Mesir kepada barat oleh pihak British. Cabaran yang kedua adalah keruntuhan akhlak dan kelemahan masyarakat, yang mana keruntuhan akhlak menjala ke seluruh Mesir.
bila mana tempat perjudian, kelab malam, tempat hiburan, nyanyian dan tarian dianggap sebagai keperluan masyarakat moden. Kesannya masyarakat mulai jauh dari cara hidup Islam yang sebenarnya dan mereka tidak sesekali memikirkan masalah yang mengancam agama, bangsa dan negara mereka sendiri. Melihat hal ini, Imam Hassan Al-Banna telah bertekad untuk mengembalikan semula masyarakat ke landasan agama yang sebenar. Walaupun hal ini telah membangkitkan ketidakpuasan hati bagi sesetengah pihak, namun beliau tetap kuat dan tetap tidak berputus asa. Baiklah, cabaran ketiga yang dihadapi oleh beliau adalah dengan munculnya gerakan sekularisme, iaitu antara tahun 1920 hingga 1930-an, aliran berkarya telah berkembang pesat di Mesir dan di sini telah muncul golongan sekular yang mana matlamat mereka adalah untuk memansuhkan pendidikan berasaskan agama dan seterusnya mengagungkan rasionaliti manusia, iaitu setiap perkara harus ditentukan oleh akal manusia. Antara golongan sekular ialah Ali Abdul Razik, yang kedua adalah Taha Hussein dan yang seterusnya adalah Salamah Musa. Hassan Al-Banna telah menentang pemikiran sekularisme sekeras-kerasnya. Hal ini kerana usaha yang dibuat untuk meyakinkan rakyat tentang keperluan untuk memisahkan agama daripada pemerintahan adalah salah. Beliau juga menyatakan bahawa sekularisme lah yang menjadi punca kepada kehancuran akhlak yang melanda umat Islam. Dan cabaran yang terakhir adalah ketidakstabilan politik. Hassan Al-Banna menyatakan bahawa kelemahan umat Islam di Mesir adalah berkaitan dengan kepincangan politik, iaitu parti-parti politik sedia ada dipimpin oleh mereka yang berfahaman sekular dan tidak berpandukan ajaran Islam yang sebenar. Para pemimpin dan pihak berkuasa bersaing sesama sendiri untuk mendapatkan kerusi di parlimen demi memenuhi kepentingan diri. Seterusnya, banyak pemikiran politik Al-Banna sering disalahartikan oleh banyak pihak, khususnya mereka yang tidak puas hati dengan gerakan Ikhwanul Muslimin di pentas politik Mesir. Mereka juga menuduh Ikhwanul Muslimin lebih cenderung ke arah politik semata-mata, seolah-olah ingin merebut kuasa dengan parti-parti politik lain. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang kejayaan Imam Hassan Al-Banna, iaitu yang pertama, kejayaan beliau dalam Ikhwanul Muslimin dan yang kedua adalah kejayaan beliau dalam melahirkan tokoh yang ulung. Baiklah, terdapat dua faktor utama yang menyumbang kejayaan beliau dalam menubuhkan Ikhwanul Muslimin, iaitu yang pertama adalah falsafah perjuangan yang jelas. Falsafah perjuangan Ikhwanul Muslimin adalah untuk menyatukan negara-negara Islam di bawah satu pemerintahan bercorak khalifah. Kemudian didirikan juga lembaga-lembaga sosial seperti Institut Hira untuk lelaki dan Madrasah Umat untuk wanita di Ismailia. Ikhwanul Muslimin bukan sekadar berkembang di negara Mesir sahaja, tetapi ia terus tersebar ke negara-negara Arab yang lain seperti Syria, Iraq, Jordan, Sudan, Algeria, bahkan di seluruh dunia. Kemudian faktor yang kedua adalah organisasi yang teratur, yang mana beliau telah menubuhkan beberapa jabatan dan tugas-tugas khas seperti da'i, iaitu utusan atau tukang propaganda yang berperanan untuk mempengaruhi minda dan hati rakyat Mesir. Yang kedua adalah Dar, merupakan ibu pejabat tetap bagi pergerakan Ikhwanul Muslimin yang terletak di Kahira, di mana segala fail, perjumpaan ahli dan segala aktiviti dirancang dengan lebih teliti. Yang ketiga adalah Syu'ab, merupakan cawangan-cawangan di seluruh negara, dan yang terakhir adalah Al-Jawala, yang mana merupakan kumpulan separa tentera yang dilatih untuk membantu perjuangan rakyat Palestin. Dan akhir sekali adalah kejayaan beliau dalam melahirkan tokoh yang ulung, iaitu seperti Syekh Said Qutb, yang mana beliau seorang pemikir Muslim moden yang menyumbangkan idea-ideanya dalam kitab Tafsir fi Zilal Al-Quran yang menjadi banyak rujukan kalangan Ikhwanul Muslimin. Yang kedua adalah Abdul Qadir Audas, seorang pakar hukum Islam yang telah menulis tentang perundangan dan politik dalam masyarakat Islam. Dan yang ketiga adalah Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang pemikir Muslim yang produktif yang telah mengarang 50 kitab tentang kebudayaan Islam moden dan perjuangannya dalam menentang musuh-musuh Islam. Akhir sekali, kesimpulan yang kami dapat dari kajian ini, banyak perkara-perkara yang boleh kita contohi dari Imam Hassan Al-Banna dalam meneruskan usaha dakwah. Antaranya ialah untuk berdakwah, perkara pertama sekali yang diri kita sendiri perlu ambil berat ialah lebih dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita lebih dekat dengan Allah, Allah akan bantu kita dengan memberi keyakinan yang kukuh dalam menghadapi rintangan sepanjang berdakwah. Yang keduanya ialah ikhlas. Setiap usaha dakwah yang dilakukan hanyalah semata-mata kerana Allah, tanpa mengharapkan balasan-balasan tertentu atau kerana sebab-sebab tertentu. Akhir sekali ialah mempunyai sifat berani. Berani untuk melakukan perubahan ke arah jalan yang benar dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti mana beraninya Imam Hassan Al-Banna untuk membuat perubahan dalam kehidupan masyarakatnya demi menegakkan Islam, sehinggalah Islam itu berkembang luas di bumi Mesir. Sekian, itu sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih atas kesudian dari
doktor dan rakan-rakan yang mendengar pembentangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.